الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتزكيد والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Sekarang ni kita ada pada muka berapa? Muka 18. Muka 18 pada bicara rukun pertama iaitu niat sembahyang. Tu. Jadi kita baca dah sikit. Sebelum pada tu niat semaya ni pertamanya musannaf kita datang ta'rif niat. Apa dia niat? Dia kata niat ni qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih, menyahaja oleh seorang sewaktu akan sewaktu tu kena kepada semaya dah lah. Tu dia. Hak tu kita ngaji dah. Menyahaja sewaktu serta perbuatnya dan tempatnya tu di hati. Tu. Maka mula situ, dan kalau sembahyang itu fardu situ. Tu. Ni bicara niat kita. Kata musannaf pada muka 18 tu baris yang ke berapa? So 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baris yang ke-7 bila daripada bawah ke atas. Tu. Kata musannaf rahimahullah, dan kalau sembahyang tu semaya hak kita nak kerja tu fardu. Kalau sembahyang tu sembahyang fardu, semaya hak fardu, semaya hak wajib, semaya fardu, maka fardu ni yang masuk belaka. Fardu kadang-kadang kena ke fardu kifayah. Tulis situ pada fardu. Yakni walaupun buat gitu. Yakni walaupun fardu nazar, walaupun fardu nazar ataupun fardu kifayah, misalnya fardu nazar. Apa fardu nazar? Semaya tu jadi fardu dengan sebab kita berlaku nazar. Jadi asas semaya tu sunat je. Tiba-tiba kita bergantung dengan nazar, lillahi alayya, bagi Allah di atasku. Kalau sekiranya aku berjaya dalam negara ni, aku nak semaya 2 rakaat masalah. Maka semaya asal hak sunat tu paling diwajib berat. Tu hak tu orang panggil dengan sebab nazar. Maka nazar ni semaya tu wajib tu.
Kalau kita tak semaya tu berdosa tu, kalau kita nazar dah. Lebih lagi kalau dia tu hidup bersangkut, menentu waktu misalnya. Aku nak semaya sunat selalu. Selalu semua dia berjaya pas selalu. Bukan duk tangguh tak apa. Bila kata selalu kena selalu semua. Lain pada kita tak menentu waktu. Kita kata aku nak semaya sunat 2 rakaat. Maka jadi tanggung wajib atas kita. Kena buatlah waktu mana yang kena ada. Kalau kita tak tunai itu berdosa kita. Tu faham tu dah. Tu kita nazar ataupun fardu kifayah. Apa sembahyang manyak? Sembahyang manyak atau sembahyang fardu kifayah. Tu kata dia dah. Kalau sembahyang tu fardu, apa kita kena buat dalam niat kita? Ni sembahyang fardu 5 waktu pun tak apa kita tak daripada 5 waktu tu. Kalau sembahyang tu fardu, maka jawab kalau sembahyang tu fardu, maka hendaklah, maksud hendaklah di sini tu wajib tu, yakni wajiblah. Wajib tu bukan hendaklah sunat dak tu, kerana dalam kitab ni apabila sebut hendaklah ni dia suruh. Suruh ni wa immanya suruh atas rupa sunat, wa imma atas rupa wajib. Kena tengok keadaan pula situ. Hendaklah tu kadang-kadang sunatlah, kadang-kadangnya wajiblah. Maka di sini bukan sunat ni, wajib. Supaya janganlah tu kadang-kadang haram, kadang-kadang mari makruh. Tengok jangan dah. Tu nampak tu dah. Segia tu kadang-kadang sunat, kadang-kadang haram. Tu kadang-kadang wajib pula dah. Segia sendiri tu dalam kitab fiqh. Tu jaga tu baik. Maka hendaklah, wajiblah. Bila semaya kita tu semaya fardu, maka hendaklah, yakni wajiblah atas kita ni lah, orang yang nak semaya ni lah. Wajib apa? Wajib menghadir dalam takbirnya. Takbir bagi seorang tu wajib dia kena menghadir. Apa makna menghadir? Sila dalam hati. Hendaklah menghadir, yakni sila dalam hati, ingat dalam hati, nampak di hati. Tu hadir mari abang. Nampak di hati kita, sila mari. Tu menghadirkan, mensilakan mari, menampakkan mari dalam hati kita. Tu kita mesti kena ingat mari dalam hati. Ingat mari dalam hati kita. Bila tu menghadir tu di dalam takbirnya, yakni pada ketika, dalam tu dengan makna ketika. Yakni hendaklah, wajiblah kita menghadir, nampak dalam hati kita. Dekat sembahyang ni kita menampak, moga tepat niat tu di hati. Hati kita kena nampak mari. Nampak gapo? Kau dulu. Ketika takbirnya, takbir seorang tu. Ketika dia mula takbir Allah mula di A. Tu takbir mula situ, bukan mula diangkat tangan. Bukan mula diangkat tangan, kerana angkat tangan ni sunat hai'ah je, tak angkat pun tak apa. Setengah orang je serabut. Yo gelewak dengan tangan dia. Hak tak pandai lagi. Hak tak pandai je gelewak dengan tangan je, pakai tak akid lah dia dah. Allahu Akbar, je mudah ingat cara ya Allah. Tak siap jadi gelewak. Dan tangan je buat gelewak. Bagi orang yang jadi orang panggil tak biasa lagi dah. Tak biasa. Kalau orang hak biasa tu jadi kebiasaan. Bila Allah angkat tangan tu, jadi yang boleh sila datang niat dah. Nanti tengok dulu cara dia dah. Serta jadi kita kena ingat dalam hati ketika takbir tu, gapo tihak kita kena hadir? 3 perkara. Mana? Qasad. 1, qasad. Hak tu kena hadir qasad. Qasad 1 dah tu. Dan ta'arrud. 2. Ta'arrud. Tu 2. Dan ta'ayyun. Ta'ayyun atau kita kata ta'yin. Tu 3 perkara. Ya kena ada benda tu dalam hati kita. Ketika kita takbir, kena ingat benda tu mari. Apa qasad?
Qasad tu gapo? Qasad tu tulis pada qasad tu yakni, awak kata yakni sengaja hati hendak kerja sembahyang. Sengaja hati hendak kerja sembahyang. Tu qasad. Hati kita nak gapo ni? Nak semaya. Bukan nak menyedung. Bukan nak exercise akik tangan ni. Bukan nak muga-muga ni. Tu bila qasad ni untuk nak berbeza daripada segala kerja. Kalau kita tak qasad nak semaya, tak beza gapo dengan orang hak akik tangan sebab lengah. Tu bezanya. Yo akik tangan gitu. Pada Allah, tu. Kita ingatlah hati kita nak semaya. Boleh tak tu? Nak gapo ni? Akik tangan ni. Allah dekat Allah tu buat gapo? Nak buat gapo tu? Nak buat apa dekat tu? Nak semaya. Bukan ingat lapan niat ni kadang-kadang. Allah saja aku semaya duk baca seorang hati. Hak tu bukan niat. Hak tu orang panggil bercakap dalam hati. Hak tu orang panggil kecek seorang lah hati. Saja aku semaya. Kalau bahasa Inggeris, I want to pray. Ya mari. Tu bahasa dalam hati kita duk baca. Tu baca kita. Cancak lamat. Tu sia cancak lamat. Tu duk kecek seorang ya. Bukan nak ke hak tu. Dengan sebab orang kita duk pelaku kecek pada dalam hati tu lah wak wi takbir ya panggil. Allah saja aku semaya fardu zuhur 4 rakaat. Kawai duk ngapa mari lama. Saja aku semaya fardu zuhur 4 rakaat. Duk ingat tu? Saja aku semaya fardu zuhur 4 rakaat. Duk ingat lepas tu buat wi panggil niat dia takbir tu. Allahu akbar. Jadi Allah. Gana jadi lole gitu. Ada dak lemo. Tu cikgu tadika duk ajar lagu tu kitanya gitu. Cikgu tadika kata nah, ingat gini, ingat saja aku semaya fardu zuhur 4 rakaat kerana Allah Taala. Ingat aku tu lah niat kita tu. Bila kita takbir tu kita ingat aku tu. Kita pun heret mari. Lepas tu jenis orang yang pesing lamat sila hati pula. Lamat sila kata tu. Jadi panggil Allah. Tangan pergi berat dah tak suk lagi saja aku tu. Tak jadi. Berapa kali dah. Sebab apa? Duk jadi lagu tu. Sebab apa duk jadi? Kerana yo bukan duk ingat nak sembahyang ni. Yo duk baca hati dia. Orang panggil hadisun nafsi. Hati dia duk pelaku cakap pasal orang dia. Tu. Supaya kita ngapa ni? Tu. Cuba kita kata tengok baris yang ke-18 tu. Hak mula-mula. Baris mula-mula lapar gapo? Dengan dia. Adapun 2 gerak atau 2 langkah. Cuba kita ngapa? Adapun 2 gerak atau 2 langkah. Adapun 2 gerak atau 2 langkah. Lepas tu tak si kata. Ingat marilah hati tentang lapar tu. Tu orang panggil pelaku hati tentang lapar tu. Tu bukan niat. Tu hadisun nafsi, cakap pada hati. Beza molek dulu situ. Niat ni gapo? Nak semaya. Ni duk buat gapo ni? Ni duk rupa ning ni nak buat apa? Duk atas sejadah molek dah ni. Allah nak buat gapo? Nak buat apa ni? Nak tidur? Nak makan nasi? Nak buat gapo? Nak semaya. Aku nak semaya. Hati ingat aku nak semaya. Tu qasad orang panggil. Supaya kita ambil nasi ni cebok sudu, cebok nasi, nak suap dalam mulut. Teka duk suap tu, aku nak apa tu? Buat apa tu? Aku nak akal.
Tak itu kan? Kayak aku nak tidur gini. Aku nak tidur. Tak, hati dia aku nak makan dah ni. Hati tuju nak makan dah. Tu kosat nak makan ke panggil. Maka semaya pun sebab tu. Allah hati kosat tuju nak semaya, nak kerja dah semaya. Bila sebut kata semaya, ya gambar mari dah cara rupa semaya tu. Nak kerja gapo, bukan nak nyedang, bukan nak upuk lembu. Ni Allah ya gambar rupa semaya mari dah. Dengan cara umum pun. Tu dia. Lepas tu kalau takbir banyak kali boleh ke tak? Ni soalan. Orang tanya. Takbir banyak kali boleh ke tak? Ni lagu ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi bat sekali. Allahu Akbar. Allah. Banyak kali bat. Berapa kali dah lengah. Dah 2, 3, 4 kali boleh ke tak? Jawabnya, kalau kali mula-mula kita niat siap dah. Allahu Akbar. Lepas tu waswah hati kita. Sah. Semula kita pun Allahu Akbar pula. Batas maya kita dengan sebab kita takbir kali yang kedua. Bila kita takbir kali yang kedua tu batas maya kita. Batas. Faham tak? Maka tak jadi tu kali yang kedua tu tak jadi. Ya kena takbir kali yang ketiga pula nak masuk semula dia. Kena takbir kali yang ketiga pula untuk nak masuk semaya semula. Kerana takbir kali yang kedua bukan nak masuk semaya. Takbir kali yang kedua membatas semaya. Buat we supaya saleh dah lah, rupa-rupa supaya saleh dah. Tu dia. Nampak tu dah? Nampak tak? Sebab kata gini kan, supaya takbir Allahu Akbar. Lepas tu ya Assalamualaikum. Assalamualaikum dah. Batal tak semaya dia? Batal. Ya wisale wak po. Ya tak siapa saleh lagi ya wisale wak po. Maka batal semaya dengan sebab salam dah. Maka seperti juga bila dia takbir kali yang kedua supaya dengan saleh dah, batal semaya dia hok mula-mula. Batas semaya dia mula-mula. Maka jadi masuk semaya pula dengan takbir kali yang ketiga. Bila kali yang ketiga takbir pula Allah yang keempat, batal pula semaya dia. Jadi masuk semaya dengan takbir yang kelima. Nampak tak tu? Nampak ke tak? Lain daripada dia tu niat tubik dulu lagi dah. Lagu mana? Teka Allahu Akbar. Sebelum daripada dia nak akad takbir kali yang kedua tu, dia niat keluar semaya dah. Niat lagu mana? Tak jadi. Tubik semaya. Keluar semaya. Maka jadi dengan sebab dia niat keluar tu, semaya dia tu tubik dah. Makanya takbir kali yang kedua, Allahu Akbar. Tak apa jadi. Kali yang kedua tu masuk semula. Faham tak tu? Tak serupa tu. Tak serupa. Tu. Pak kalau tak ada niat gapo-gapo. Misalnya, ya Allahu Akbar dah. Lepas tu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak ada niat kata nak batas semaya, nak keluar dari semaya gapo. Maka jatuh jadi zikir dia panggil. Allahu Akbar dah. Jadi zikir ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kata gila Allahu Akbar 10 kali pun jadi zikir dia panggil. Tak batas semaya. Tu jaga tu dah. Boleh? Boleh tak tu? Tu hak tu masalah orang hak pasang waswah dah. Tu. Habis tengok dulu. Tengok kitab kita dulu. Kosak sengaja nak semaya. Lagu mana cara kosak tu? Dengan ni orang panggil taswir. Dalam istilah kitab orang panggil taswir. Apa taswir? Menggambarkan rupa. Nak winapok rupa lagu mana kosak. Cuba buat we tengok sikit kosak. Dengan dengan taswir orang panggil menggambarkan masalah. Nak winapok rupa. Kosak ni lagu mana? Macam mana kosak? Dengan
dengan sahaja aku sembahyang. Tu rupa dia. Sahaja aku, sengaja hatiku, tu sahaja aku. Tu sahaja aku, kerti tak? Sengaja hatiku, tuju hatiku, mau hatiku, nak semaya. Ku nak semaya, ku nak kerja semaya. Kerti sengaja tak? Sengelai nak semaya, tuju hati nak semaya. Tu sengaja, tu sahaja. Bukan sahaja di mana kosong. Sahaja hari ni, sahaja ku semaya, tak boleh gapo. Bukan sahaja kot tu. Hak tu sahaja, kosong saja. Kosong saja. Hak ni sahaja, macam ni sengaja. Kita jawi pun kena faham molek. Masya-Allah. Lagi saja aku semaya. Tu mula tu. Jadi kita takbir ni, akad takbir Allah, teka Allah tu hati kosak nak dah. Muka duk atas. Sebab tu sunat sebelum pada kita nak akad takbir tu duk witness molek dulu. Kepala kita tu, mata kita tu nak tengok tempat sujud dulu. Hati nak mula hadir. Bukan kok semua Allah. Tadi tak? Ya payah. Tu. Jangan buat main-main. Hak ni ulama kita peta, bukan kita rekomend sendiri. Jangan turut wahabi-wahabi yang mudah-mudah je. Aku niat mari di rumah dah ya dah. Tu mari pak pakat Allah buat selalu dah. Ada niat apa pula niat mari di rumah lagi dah. Dia tak pandai, tak reti. Dalam istilah dalam bahasa tu martabat ada berapa kosak tu? Ada berapa? 5 semua. Maratibul qasdi tu. Nak jadi niat tu yang kena. Niat tu duk tahap yang kena dah. Terlepas pada 5 tu lah kena tu lah niat. Habis itu ini orang panggil nak betul perbuatan kita ni kena mengajilah. Dengan sengaja aku semaya. So, boleh. 2 satu. Yang kedua dan ta'arrud. Apa ta'arrud? Yakni, tulis situ ta'arrud, yakni mensilakan dan nampak dalam hati fardu sembahyang itu. Nampak dalam hati fardu dan wajib sembahyang itu. Fardu dan wajib sembahyang. Nampak kata wajib. Ingat dalam hati kata benda wajib ni, bukan sunat ni. Kalau tak buat berdosa ni. Kalau tak bekerja diseksa ni. Dosa besar kalau tinggal ni. Tuhan suruh sebagai tuntutan wajib ni. Tak boleh main-main ni. Hak ni hak wajib. Ingat kata fardu, bukan sunat. Nampak tu dah? Semaya hak aku nak kerja ni wajib. Mesti. Tentu kena buat. Mesti kena buat. Tak buat berdosa, kena siksa berat. Tu ingat mari itu. Tu ta'arrud. Sebab itulah dia gambar dah. Mudah je. Tekan rapi. Allah, dia nampak rupanya semaya dah. Dia nak semaya. Allah, tu. Gambar dah tu. Allah, ku nak semaya. Ni kelakuan ni nak semaya. Ku nak semaya. Pas semaya yang aku nak buat ni fardu, bukan sunat. Nampak tak tu? Bukan suruh kita duk pelaku saja aku semaya fardu. Nyanyi hak tu bukan niat. Ingat, itu bukan niat. Itu dikatakan bacaan dalam hati. Niat tu kita, hati kita sila nampak mari benda tu. Tu tengok molek dah. Lagu mana, macam mana ta'arrud.
dengan fardu. Ni rupa tasbih pula. Dengan, yakni dengan kita ingatkan fardu. Makna gini, dengan fardu, yakni dengan kita ingat keadaan sembahyang itu jadi fardu. Awak gitu. Dengan kita ingat keadaan sembahyang itu jadi fardu. Kita ingat lagu tu. Apa makna fardu? Kalau kita tak kerja, Allah Ta'ala balas saya besar kepada kita. Tapi sebaliknya kalau kita tinggal, kita tak buat, apa balasannya? Siksa yang amat pedih daripada Allah Ta'ala. Tu ingat mari lagu tu. Nampak tak tu dah? Tu suruh kita ingat hak tu supaya nak keluar sembahyang sunat tu. Nampak tak? Ya nak berbeza kita dengan sembahyang sunat, nak keluar daripada sembahyang sunat. Dua dah tu. Satunya apa? Qasad. Apa qasad? Sengaja hati nak sembahyang. Tuju nak sembahyang. Gambar dah rupa sembahyang kita tu. Yang kedua, ta'arrud. Ingat kata kerja yang kita dah buat ni fardu, bukan sunat. Wajib, bukan mandub, bukan sunat. Tu. Nampak tu dah? Boleh tak tu? Tu orang panggil ta'arrud, qasad, ta'arrud. Satu lagi apa? Dan ta'ayyun. Ini atau pada qasad ni. Yang ketiga, kena ada dalam takbir kita ni. Dan ta'ayyun. Apa ta'ayyun? Menentu waktu. Yakni menentu waktu. Gitu. Tulis situ. Yakni menentu waktu. Kena tuju menentu kata waktu mana. Zuhur ke? Macam tu. Asar ke? Macam tu. Subuh ke? Macam tu. Tu orang panggil ta'ayyun, menentu waktu. Nama dia. Boleh tak? Boleh tak Seri? Boleh? Tu tulis molek lah. Habis itu 3 perkara kena ada. Tu. Faham tu dah? Tak boleh tu. Kalau dia kata gini boleh tak? Saja ku semaya fardu ning, fardu waktu ning. Padahal dia duk semaya zuhur dah misalnya dah. Dia semaya zuhur. Lepas tu dia ingat kata dia nak semaya fardu hak waktu ning. Boleh tak waktu ning? Boleh ke tak? Dia tak ada kata zuhur ni. Tak ada ingat betul zuhur tu. Tidak menentu zuhur. Dia ingat kata waktu ning je. Boleh tak? Tak sah. Tak sah lagi kalau waktu ning pun tak boleh lagi. Kena menentu kata zuhur. Ning mana? Walaupun lala ni dia lewat waktu zuhur dah. Tapi waktu ning. Ning mung tu ning hak mana? Kena tentu kata zuhur. Faham tu dah? Tu benda ni. Kalau benda tak ada payah. Benda tak payah. Tapi tak mengaji jadi payah. Tu. Ataupun ngaji. Tapi tak amati. Maka jadi payah juga. Tu jaga baik-baiklah. Allahu Akbar. Padahal benda ni tak payah kalau kita ngaji. Biasalah. 3 perkara nah. Gapo? Ingat dalam hati nak semaya. Setuju ke semaya. Maka situlah teka kita ingat semaya tu. Duk kilah tu kena ingat nampak upa semaya. Segala rukun 13 ke lagu mana. Ke kita gambar sekadar umum gitu ya semaya kita. Gambar kata rupa semaya, bentuk ke semaya kita dengan cara umum gitu juga. Ada khilaf pula situ. Sehingga ada setengah kaum muktamad kata pada tak dengan cara ijman pun. Tu. Tak apalah tu dah ingat dulu dah. Lama waswah pula sang. Tu jadi waswah. Yang kerja waswah jangan. Kalau mula nak jadi waswah pakai gi gitu dulu, tolak gitu dulu. Lagu mana? Allahu Akbar. Hati setan mari bisik. Hai tak sah lagi tu. Pakai gi dulu, maya gi dulu. Esok pula Allah kalau mari pula tak sah lagi tu. Gi dulu. Sudah tunggu ya.
So tunggu dia. Kalau kaca duk layan dia, siap nyanyi kita. Kesianlah kita. Duk layan syaitan, duk bisik. Tak salah gitu. Allah. 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 Allah susah lah. Tengok orang mi Ismail, biasa tengok tak? Ya mi Ismail, ya amik ai cebok dia mari cuak atas muka dah. Dari hati duk bisik lagi kata tidak rata lagi. Dalam haja ambil kepala dia teluk dalam kolah dah. Gelung. Syaitan duk bisik lagi. Tidak rata lagi tu. Dengan sebab tertipu dengan bisik ke tu, duk musing kolah bi Ismail. Siapa waktu nak habis dak sah. Duk musing kolah lagi. Dia mau klik daripada semaya jemaah dah. Dia aduh. Ni pucat muka dia. Ada saya tengok. Allah, muka pucat. Ya Allah. Rata tak rata. Dah lehat. Mu tak rata ke mana lagi. Ambil kepala. Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Astaghfirullah. Sebab itulah adalah kitab apa Hidayatus Salikin tu kan. Satu perkara yang menulungkan hati kita daripada gangguan waswas, kita baca qul a'udzu birabbin nas sebelum pada kita nak sembahyang. Belum pada kita nak angkat takbir tu bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Insya-Allah Allah Taala selamat daripada gangguan syaitan dalam sembahyang kita. Gangguan bisik ke waswas. Baca qul a'udzu birabbin nas tu. Tu kita tengok Hidayatus Salikin. Dah saya ingat tak? Baca mana? Tu mudah-mudahan insya-Allah terselamat. Tapi kalau takdir kata ada bisikan lagi tu, gi dulu. Ingat tak, gi dulu. Jangan duk pada dia. Sarah insya-Allah. Sarah belalah dalam keadaan ragu-ragu begitu, gi dulu. Sebab kalau kita kacau, kalau kita duk layankan bisikan tu, kita akan jatuh dalam waswas pula. Nyanyi. Allah, pasal tengok dah tu dah. Ni takbir ni dah. Ni. Sebab takbir ni Allah macam-macam. Allah. Ya gi pula je tak khabar tu. Kata tangan ya akak gitu duduk gaya khoya tu. Allah. Sodok kau lagi dulu. Dia tak sedar, tak khabar. Dia tak tahu kata keduduk zahir dia tu pergi ke rupa mana dah. Tu hak tu tidak dituntut. Jangan begitu lalu. Kalau adik kita jadi kita leping sutil dulu, kau lagi leping apa mu nak masuk syurga seorang mu ngena ni. Nyanyi kat orang dia mau nak takbir semaya sibuk dengan mung je. Tu jaga situ. Tu. Maka semaya kita kena betul-betul molek. Sebab itulah nak we khusyuk molek mi semaya we molek dulu mula-mula tu lagi. Belum pada nak semaya tu kita wuduk we comel dulu. Mi semaya we molek. Jangan hungar sebab tu Nabi kita tak we hungar gi sejik tu. Dia mau duk semaya, tok imam duk nak rokok dah, bunyi suara. Qul a'udzu birabbin qul ya ayyuhal kafirun. Nak rokok dah. Makruh kita hungar gi lagu tu. Kadang kalau kita pergi kot tu, semaya kita tak akan khusyuk sebab you letih. Nabi suruh kita pergi dengan tenang. Kau pergi belah tak ada nak kan? Kau pergi. Gi kau pergi. Tu. Untuk nak tenang hati, tenang hati molek. Lepas tu akad takbir pun jadi sumpuk. Insya-Allah lah. Habis itu, maka menentukan waktu dengan dan ta'ayun. Ta'ayun ni menentukan waktu. Macam mana ta'ayun? Dengan waktu, yakni dengan menentukan waktu sembahyang. Dengan waktu, yakni dengan menentu waktu sembahyang. Kita tuju, kata kita semaya waktu gapo. Tu. Misalnya kata umpama zuhur. Umpama zuhur, kalau usolli fardhu zuhri, kalau semaya fardu tu zuhur.
Asar. Asar. Kalau semaya asar. Jumu'ah. Semaya Jumaat. Kalau fardu Jumaat. Tu nuskah baru tu dia tulis jam. Jingming dia citak tak habis. Nuskah baru tu dia citak tak habis. Dia jingming saja. Hak ini lah hak demo. Jingming tak. Tu. Kamu dah tengok apa waktu jam ni ke apa? Padahal Jumaat kita nuskah dulu ni comel tu. Kitab-kitab ke hak lama tu jadi Jumaat molek. Tu. Saja aku semaya fardu Jumaat, fardu asar, maghrib, isya, zuhur, katakanlah. Ataukah aku semaya nazar. Tengok. Fardu nazar. Tu. Habis itu. Tu dia. Pihak ni ta'ayyun hak tu dah kalau kira tu dah. Kalau kita kira tak apa, tengok dulu. Seperti tu nak misal dah tu. Nak buat misal dah tu. Misal gapo ni? Ini misal lafaz niat buat gitu. Ini misal bagi lafaz niat. Ni misal lafaz niat, bukan misal niat. Niat nak misal tak leh. Boleh misal ke niat, tak leh buat misal. Moga niat benda lah hati. Nak misal lagu mana? Nak misal tak boleh. Maka seperti itu nak misal bagi lapan niat lapan yang menunjuk dalam atas niat dalam hati kita tu. Nampak tu dah? Misalnya dia kata seperti kita kata aku sembayang fardu zuhur. Tengok. Aku semaya, jadi sahaja aku sembayang. Aku sembayang, jadi sahaja aku sembayang. Aku nak semaya, usolli kalau Arab. Tu dia. Tu usolli. Tu. Fardu. Fardu. Keluar hak sunat-sunat lain. Nampak tak? Bila kata aku semaya, maka keluarlah aku baca Quran. Aku ni segala amal lain pun tersepak tubik dengan kita kata aku semaya. Fardu, maka keluarlah segala semaya yang sunat-sunat lain. Zuhur, masalah zuhur. Sahaja aku sembayang zuhur. Gitu ya. Bukan suruh tiru lapar tu baca dalam hati nah. Ingat Allah, jarak je. Ni, kita dah baca usolli itu sebagai lafaz untuk menolongkan ingat hati kita ya. Usolli fardhu zuhri. Dalam hati kita ingat dah. Saja aku semaya fardu zuhur 4 rakaat. Jadi makmum kepada Allah Ta'ala. Kau salah. Usolli fardhu zuhri 4 rakaatin. Lillahi ta'ala. Angkat takbir dah. Tekak angkat tu gambar dah. Nak semaya dah. Allah. Tu. Allahu Akbar. Sudah. Ya. Ni tak nampak. Kalau benda dalam hati tu boleh ambil suluh wak yang di video, tak apa. Wak we tengok. Tapi yang nak misal tak boleh, moga dalam hati masing-masing. Tu dia. Ning 10 kali tak masuk lagi. Gano niat tak masuk. Hei, locak pergi ke mana niat tak masuk? Ya tak? Allah. Dia kata tak masuk niat lagi. La ilaha illallah. Pan niat tu mu nak buat gapo ni? Tak masuk niat tu mu nak buat apa? Nak semaya apa tak masuk ke mana mu nak semaya? Takkan nak makan nasi. Masuk Allah dia tak masuk tu sebab apa? Sebab dia tak ingat lapar tu. Lapar tu tak mari. Tu sebab dia tak masuk tu. Saja aku semaya, tu tergamar hok tu jadi payah nak mari. Nampak tu dah? Boleh tak? Masya-Allah, tak payah ni, tak payah. Habis itu. Dan berhimpun 3 itu dinamakan niat. Tu. Dan berhimpun, apa makna berhimpun? Yakni cukup. Dan berhimpun iaitu cukup 3 tu.
Apabila cukup 3 tu, mana 3 tu? Qasad, ta'arrud, ta'yin. Apabila cukup 3 tu, dinamo akan niat. Yani niat sembahyang fardu. Tu orang panggil niat sembahyang fardu bila cukup 3 benda tu. Tak cukup 3 benda tu, tak panggil niat sembahyang fardu lagi. Dah. Dinamakan niat, yakni niat sembahyang fardu. Kena kait lagu tu. Tak kait lagu tu tak rata tu. Tak kena tabute tu. Dan berhimpun 3 itu dinamo akan niat habis itu. Baiklah. 3. Tu. Oh, bahasa niat ni panjang lebar sungguh lah. Kalau kita ngaji lagi kitab besar-besar lagi, dia berkhilaf. Allahu Akbar ulama. Dia betul muqaranah tu berkhilaf pula. Istihdar tu pun khilaf pula. Tu mana bayi. Nak jadi tok guru ni bayi. Tu. Hak ni hak mana ni? Hak ni orang panggil hak mana? Hak ni dah ngaji parti musalli ni. Ni bukan getah. Ning jadi lado. Lado ataupun pisai. Mula bersing kata nah. Mula kata kita ning bertani, buat kebun pun kena ada belaka. Kita tani getah. Kita tani. Getah pun kita tani. Tapi dalam keadaan kita tani getah pun kita kena tani lada berterung juga. Tani lada, tani terung, tani pisai. Sebab apa? Getah tu lama nak boleh makan. 7-8 tahun barulah boleh buka. Dalam keadaan ada menunggu getah tu nak boleh buka tu. Tani lada lah hok makan hari ni. Bandingnya dia tinggi. Lagu mana kita ngaji? Ngaji nahu, ngaji sorah tu. Tu tanah getah orang panggil. Nak boleh makan ke dia tu pakai masa. Ngaji alak. Nak makan ke dia tu pakai masa. Nak boleh reti tu bukan sehari dua. Kena pakai masa bertahun-tahun. Tapi dalam keadaan ngaji nahu dan ngaji sorah pun, ngajilah juga ni penawar musalli faridah ni. Hak makan hari ni. Bukan duk ngaji nahu saja. Duk tanah getah, duk tunggu getah tu. Bila nak boleh makan. Tu kena. Berarti kita kena pandai-pandai tu. Tu kena tanya. Tu cara dia. Kita mula pasal salah satu. Dia misal sasa mari kalau yang kecek tu jadi kita kata mikir boleh mikir. Maka orang ada ilmu sikit-sikit ada dia suruh klik buka pondok dia kata bukalah klik ngajar lalu. Lepas tu dia mau kata babo tak ada ilmu boh. Sikit tak ada ilmu banyak, ngaji tak banyak boh. Babo kata nak. Mula babo kata, ada modal sikit, nego cara sikit. Dia kata, kita ada modal 300 kod, 400 kod ni, beli lucing, beli kerpuk, beli air mani, jual budak tadika berjadi dah. Dia kata, nak pergi menega berjuta-juta supaya demo tak ada duit pun, belilah barang. Kerana bila modal sikit, kita pandang menego, kau bertambah laba, okey? Tu. Lama-lama duit kau banyak, dia boleh buka kedai besar lah. Tu. Panas. Tu panas sungguh. Nampak tu dah? Lagi kau. Jadi semangat orang panggil. Semangat kita nak sebar agama. Ada sikit cara sikit. Jangan modal sikit. Tuan nak buka kedai besar, hak tu tak padang dengan tuan. Mapuh siapa ke modal. Nampak tu dah? Tuan bapa boleh baca musalli faridah je. Nak buka pondok misalnya. Kalau tu ngajar kat kampung dulu Ngajar kat masjid dulu gitu lah. Tu. Kalau kita kira tu satu tu. Tu misal banding tok guru ni dah.
ulama-ulama akhirat ni bila yang misal satu-satu tu kita boleh buat panduan hidup kita. Tu dia. Habis itu tengok lagi. Dan kalau sembahyang itu Jumaat, lo ni payah nak buat pun tak apalah, ingat. Dan kalau sembahyang itu Jumaat, di Malaysia tu berbulan-bulan, 3 4 5 bulan dah tak hari Jumaat. Tengok-tengok orang. Allahu akbar. Kita ni duduk rumah kita tak sembahyang pun kena curi-curi. Allahu akbar. Takdir kata boleh kita berlaku, insya-Allah. Semoga Allah Taala cepatkanlah angkatkan bala ini sehingga kita dapat tunai sembahyang dengan cara sepenuh pula lah, insya-Allah. Amin dah. Dan kalau sembahyang itu Jumaat, sembahyang Jumaat, kalau sembahyang itu sembahyang Jumaat, maka hendaklah, apa hendaklah di sini, yakni wajiblah, wajib, hendaklah yakni wajib ditambah atasnya, atas tiga-tiga itu. Wajib ditambah atasnya, atas 3 itu tadi. Apa 3 tadi? Qasad, ta'arrud, ta'yin. Sepakat sebut gitu mudah dah. Qasad, ta'arrud, ta'yin. Bila semaya tu semaya Jumaat, wajib kita tambah. Apa nak tambah? Diserta, bukan ditambah gapo, nak disertakan. Hendaklah ditambah, yakni disertakan. Wajib disertakan atasnya, atas 3 perkara tu. Selain daripada qasad, ta'arrud, ta'yin, mesti serta satu laginya apa? Imam. Imaman. Imam. Apa imam? Jadi aku jadi imam. Dah. Imam tu yakni aku jadi imam. Kalau sembahyang Jumaat. Kalau sembahyang Jumaat kena ingat satu lagi, aku imam. Lain daripada kata sahaja aku semaya fardu Jumaat, aku imam. Kena ingat kata aku tu imam. Aku tu imam. Kena ingat hak tu tadi. Nampak tu dah? Kata aku imam tu, jika imam. Ya, kait pada imam. Kait pada imam. Jika imam, jadi jika dia jadi imam sembahyang. Jika imam, jadi jika dia jadi imam sembahyang. Itu maknanya. Kalau dia jadi tu imam, kena ingat kata aku imam. Ingat molek tu imam tu, tu imam tu. Kadang-kadang orang kata lah itu imam, wasap kena cakap tengok. Solli fardu Jumaati. Aku sembahyang fardu Jumaat. Aku sembahyang fardu Jumaat. Allahu Akbar. Lupa nak berserta. Kalau sembahyang fardu biasa, tak serta imam tak apa tu. Maknanya kita itu imam misalnya dah. Kita itu imam sembahyang subuh. Kita sembahyang tu imam, jadi kita jadi tu imam ketika sembahyang subuh. Apabila kita takbir Allah, kita ingat hati kita 3 perkara tu ya. Qasad, ta'arrud, ta'yin ya. Tak ada ingat kata aku imam leh. Sah tak sembahyang? Sah sembahyang. Cuma dia berkhilaf betul kata fadilat Jumaat tu, fadilat jamaah tu boleh tak boleh? Boleh sekerat ke, boleh penuh ke, boleh ke mana? Boleh ke tak boleh? Suku khilaf situ. Tak khilaf betul sah. Sah tu sah semata. Sah semata. Tu. Tapi masalah Jumaat, tak niat kata aku imam, tak sah. Tak sah. Tak sah semaya Jumaat tu. Allahu Akbar. Aku imam. Jika imam. Tu. Hak ni tak apalah. Tu imam seorang. Kita ramai makmum ni. Atau makmum. Atau ni atau kepada imam. Kalau kita jadi makmum, atau makmum. Apa makna atau makmum? Jadi, atau aku mengikut imam. Tu sini. Atau makmum jadi, atau aku mengikut imam. Saja aku, sengaja aku semaya fardu Jumaat, aku ikut imam. Ikut tu imam. Faham tak? Dari hati kita ingat kata kita ikut tu imam. Ikut tu imam, itulah aku makmum. Nama dia makmuman. Imaman makmuman. Nampak tu dah.
Boleh. Gambar dak tu. Jumaat kena ingat. Mesti kena ada benda ni. Jadi pak lah. Kalau semaya Jumaat, ada pak perkara. Qasad ta'arud ta'yin, imam ke ataupun makmum. Kalau kita jadi makmum. Makmum tu jika ia jadi makmum. Kalau dia jadi makmum, kena niat kata aku makmum. Ni bagi perempuan kat sini, dia tak ada Jumaat Tapi apa hukum orang tino nak pergi sembahyang Jumaat? Harus. Nak pergi tupai juga boleh. Tak wajib atas dia Jumaat. Orang tino ni. Cuma Allah, wasa rumah duk tepi masjid. Masjid kosong lah ni. Tu maknanya. Apa orang buat Jumaat? Orang tino pun pergi tupai tak semaya dia. Boleh tak? Boleh. Harus. Bawa berapa rakaat? 2. Berapa rakaat pulaknya? 2 rakaat gitu tupai orang. Orang tak bilang. Perempuan tak dibilang. Dalam 40. 40 ni kena lelaki yang kamil. Zakarun, balighun, aqilun. Hak pasal ni. Lelaki. Tak bila dah. Sah semaya. Dia gitu tupai orang semaya tu sah. Tapi tak bila dengan dia. Supaya kita ni orang bukan mustautin. Kita orang mukim. Maknanya kita mari luar. Kita mari ngaji pondok dalam. Apa bertepak di kampung dalam. Kita mukim. Kita bukan mustautin. Mustautin ni apa? Niat nak mati bertanah kubur di sini. Tu mustautin. Tu mustautin. Kawan ni rasa mati sini dah. Ni kubur kawan rasa nak duduk sini. Tu mustautin dah tu. Maka orang mustautin tu lah dibilang Jumaat dengan dia. Masuk lepas 40 tu. Adapun kita tu pakai ni bukan mustautin, adapun orang panggil mukim. Tapi wajib Jumaat juga. Cuma dengan sebab kita mukim je. Sebab tutup pakai dia mau tak ada bila dengan kita. Dia mau panggil puk-puk dia tu. Orang kampung tu. Naik weh. Nak baca Jumaat dah. Baca tebah dah weh. Nampak tak tu dah? Tu. Dia bila puk demo tu. Kita orang kampung ni. Kita tu pakai ni dia mau tak bila. Tak bila. Cuma wajib kita kena Jumaat. Wajib Jumaat. Tu dia. Habis itu baik. Sebab apa ia kena tambah, hendaklah ditambah tu sebab apa? Kerana ni sebagai alasan ilat kepada hendaklah ditambah. Kalau orang tanya kerana apa mesti ditambah dan disertakan imaman ataupun makmuman ketika kita niat sembahyang Jumaat? Kerana sembahyang Jumaat disyarat berjamaah. Semaya Jumaat tu disyaratkan berjamaah. Jadi berjamaah 40 orang yang kamil. Kena buat gitu. Berjamaah, jadi jamaah 40 orang yang kamil. Bukan jamaah 3 orang supaya kita semaya biasa ni. Jamaah tu 2 orang pun jamaah dah kan? Yalah tak? Semaya subuh. 2 orang. Tu imam makmum jadi jamaah. Semaya asar ada imam ada makmum maka jadi jamaah. Tapi Jumaat sekadar imam dan makmum tak boleh lagi. Dalam kaul yang muktamad kita mazhab Syafi'i tak boleh lagi kalau dah 2. Kena 40 sekali dengan imam. Nampak tu dah? 40 sekali dengan imam. Syarat berjamaah. Di syarat berjamaah wajib. Sebab tu bila syarat berjamaah kena ada imam, kena ada makmum. Sebab tu wajib imam niat imam, wajib atas makmum niat kata makmum. Supaya nak hasil jamaah dengan ramai-ramai 40 tu. Faham tak dah? Kalau tak niat tak hasil jamaah, maka bila tak hasil jamaah tak sah semaya Jumaat kita. Disyaratkan berjamaah. Tapi berjamaah ni di awal sembahyang bagi seorang. Tu takluk pada berjamaah. Berjamaah tu syarat berjamaah di awal sembahyang bagi seorang tu. Syarat berjamaah di awal semaya. Siapa ke mana? Tulis situ. Di awal sembahyangnya yakni sampai habis 1 rakaat dengan sempurna. Yakni sampai habis 1 rakaat dengan sempurna. Syarat qada tu. Nak misal.
Ha ni. Kita kata ramai ni dah 40 orang ni makmum di belakang dia. 3 orang ni tok imam seorang. Bila tok imam takbir, Allahu akbar, usolli fardal jumu'ati raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar, jadi imam dah. Makmum ni pun makmum lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ha tu jadi jemaah dah panggil. Lepas tu belakang ramai lagi lah. Jadi jemaah. Maka mula daripada takbir awal sampai kepada habis satu rakaat tu, mesti semua 40 tu kena ada dalam rupa jemaah. Jangan mufarakah, jangan asing tu baik. Lepas daripada sempurna satu rakaat dulu. Faham tak? Bila tu imam rakaat, Allahu akbar. Oh ni kena rakaat teruk. Kalau kira satu rakaat ni boleh rakaat dah lah. Tapi tak panggil rakaat yang sempurna lagi. Kena wisukuk sujud kali kedua naik ni bawa sempurna satu rakaat. Ha ni. Bila tu imam rakaat, Allahu akbar, makmum pun rakaat teruk, Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Allah tu imam sujud, makmum pun teruk sujud. Allahu akbar. Ha ni, tekah ni semua 40 kena duduk dalam jemaah ni. Mesti berada dalam jemaah belakang. Jangan siapa dia pergi batal semaya tekah ni. Ha nampak tu dah? Takdir kata. Ha ni misal pula takdir. Dalam 40 orang tu ni, dalam 40 orang bila rokok siap dah, bila tu imam rokok dah, makmum pun rokok dah, tu imam sami Allahu liman hamidah, makmum pun sami Allah. Lepas sami Allah masih ada seorang niat mufarakah daripada imam, membawa kepada jamaah tu kurang daripada 40 lekat 39 ya. Maka tak sah. Lagi. Sebab apa? Sebab baru rokok ya. Dia tak sempurna lagi rakaat pertama. Nampak tu dah? Tak sempurna lagi. Kalau ni mufarakah tekar ni tak apa. Lagu mana? Ni. Allahu akbar bila rakaat, sami Allah liman hamidah. Tu imam sujud, Allahu akbar, makmum pun sujud, Allahu akbar. Lepas pada sujud habis, tu imam pun naik kepada rakaat yang kedua. Allahu akbar. Semua tu Allahu akbar. Lepas daripada naik kepada rakaat yang kedua, masing-masing mufarakah. Aku gaduh, aku ada sibuk sikit. Ni pun aku semaya suku, ni pun semaya cara dia, ni semaya saya dia. Sah tak? Sah Jumaat. Kerana apa? Kerana syarat berjamaah tu di awal semaya sampai kepada habis satu rakaat je sempurna tu je. Nampak tak dah? Adapun rakaat yang kedua, kalau masing-masing mufarakah, sah dah. Jumaat tu tak apalah. Tu. Ya tidak syarat kita berjamaah daripada awal rakaat pertama sampai ke salat dah. Disyaratkan kita berjamaah daripada awal takbir sampai kepada habis satu rakaat dia. Adapun rakaat yang kedua, kalau masing-masing kita mufarakah pun sah Jumaat itu. Tu masalah jamaah. Nampak tu dah? Adapun masalah 40. Masalah 40 bilangan tu mesti kena cukup 40 dari awal sampai sudah. Daripada takbir awal-awal sampai ke Assalamualaikum, mesti kena berkekalan 40 orang tu. Fardu takdir kata, lepas daripada rakaat pertama masing-masing dah. Masing-masing semaya. Tak apalah masing-masing semaya. Takdir ada seorang tu pergi berketuk. Berhadah. Ha ni, Pak Tan ni ketuk, hitam ni. Pak Tan ni ketuk. Pong. Bila Pak Tan ni berketuk, batas semaya Pak Tan. Bila batas semaya Pak Tan,
Bilangan tu lekat berapa? 39. Sah tak semaya tu? Tak sah Jumaat tu. Kena buat semula. Nanti report time yang semaya, mari takbir semula. Tok imam pun. Tu. Nampak tu dah. Ni kira kata ada 40, ada pun kampung besar-besar tu sampai ke 70, 80 dah. Tak ada apa-apa lah. Ni buat rupa masalahnya. Ni jaga molek tu. Jaga molek tu. Sebab tu kena benar kan? Kena tahu kena panah lah. Padahal dia kena panah, tak kena nanti Jumaat waktu lah dia kena panah. Wajib atas dia kena panah belakang. Ya kena. Maka orang kita ni sekadar orang panggil rukun semaya. Tu kebiasaannya kampung yang mengaji dah. Sekadar 40 orang tu. Tapi kalau dalam keadaan tak ada mengaji, untuk imam tu kena amati. Mengajar tu imam nak buat apa? Dia nak burung tu imam. Tu tak jadi. Kena ajarkan orang kampung tu. Sebab itulah tanggungjawab sebagai imam tu berat juga. Tapi pahala besar. Kalau buat kena cara, pahala besar. Buat tak kena cara, dosa besar. Nampak tu dah? Tu Masya-Allah. Habis itu jaga molek. Tak apalah situ kita nak bicara semula dalam masalah Jumaat lagi akan datang. Jumaat lagi akan datang, kita nak kecek pula sekali lagi masalah semaya Jumaat. Tapi ni nak royak kata semaya ni mesti syarat berjamaah di awal semaya sampai kepada habis 1 rakaat dengan sempurna. Tu je. Sebab itulah wajib atas imam niat imam, wajib atas makmum niat makmum. Tu niat makmum. Habis itu seperti nak misal lah ni. Nak misal lah. Seperti sahaja aku sembahyang fardu Jumaat, imam jadi imam atau makmum aku ikut imam. Tu ingat molek dah. Tu nampak tak tu dah? Ni kalau kita ingat dah, padahal tak anak kitab pun tak apa, duduk dada dah kita mengajar royak susu ke orang. Semaya ni pak cik weh, kena buat lagu ni pak cik. Gini. Tapi kalau kita Jumaat ni pak cik dah kena so lagi hak tu. Ni benda tu kena ingat. Kena kita ingat. Insya-Allah, insya-Allah. Buat kena cara insya-Allah kita kokobeki amalan kita. Kita kokobeki. Tu muju Allah Taala tilik benda hak boleh beki dah. Kalau tu tilik dirupa, lagu mana kita? Siap masuk neraka dulu kawannya, moga kawan ni huduh. Kalau tu tilik li harta, lagu mana? Siap kawan orang susah, orang miskin. Puak-puak kaya je boleh masuk syurga. Kalau Allah Taala tilik di harta. Kalau Allah Taala tilik di keturunan, Allah kawan ni keturunan orang lekeh-lekeh je, bukan keturunan orang raja-raja masalah. Bukan. Siap juga. Ni Allah Taala tidak tilik ke benda tu. Tu tilik di mana? Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tu tilik kepada hati dan tilik kepada amalan. Dua benda ni boleh beki. Hati boleh beki tak? Boleh. Amalan boleh beki tak? Boleh. Alhamdulillah. Dia tilik kepada benda yang boleh beki. Kalau dia tilik kepada benda tak boleh beki, tak nyanyi kita. Sebab tu amalan kita kau beki sikit. Kita kata kau orang sikit, kita buat wis penuh. Tu. Yang penting hak hari ni kena lebih comel daripada kemarin. Esok kena lebih molek daripada hari ni. Buku amalan kita ni. Bukan kau sehari kau huduh. Semaya kau sehari kau tak khusyuk. Kau sehari kau cepat. Kau sehari kau tak nak tamak nino. Kau sehari sebuah hie makan upai.
Tak jadi. Nampak tu dah. Ya kena kau malak. Insya-Allah taala. Habis itu Allah, pahamnya dah apa? Sang. Boleh dah sana. Kena sikit lagi. 2-3 baris lagi lah dah atas dah. Semai kosa tu dah. Tu dah. Tengok pada muka 19. Sikit lagi, nak sikit lagi. Nak sikit lagi. Kalau harta ke, nak lagi. Kalau ada ilmu, pada dah. Ilmu ni pada dah. Kalau harta boleh 1 juta, nak 20 juta, nak lagi. Kalau ilmu boleh sebaris, pada dah. Padahal ilmu ni harta dari pesaka bagi anbiya. Kita tak say. Tu tengok lagi sikit. Kalau orang musafir, dia kata. Kalau orang musafir, apa makna musafir? Yakni yang berjalan jauh. Yang berjalan jauh 2 marhalah. 2 marhalah ke atas. 2 marhalah ni sehari semalam. Berjalan sehari semalam. 2 marhalah. Banyak mana 2 marhalah? Kita tak lagu ni lah. Yakni sekadar 90 km. Tak di 90, Malaysia pun 90 tu lah. Tanding kita ni kita tak 80 lebih. Kita tak 90 juga. Tengok orang je pakai 100. Dah bagi dia. Ala kulli hal lebih kurang 80 lebih sampai ke 90 kilo. Tu 90 km. Kalau kita kata daripada Dala ke Nara ni betul mana? Siapa kenu di nak kuing ni boleh. Nak kuing tu. Nak kuing di Tabah. Tu boleh mula dah. Jadi situ tu bolehkah? Sebenarnya tak siapa situ pun di kawasan ni, kawasan apa ni? Allahumma salli ala Muhammad, tak ingat dah. Tu belum pada nak kuing sikit tu. Tu. Kalau sininggi kepada hak yai tu boleh. Atau lajak pada cenok sikit tu boleh. Tu. Kita kata, semaya kalau orang tu musafir. Kalau orang musafir, kata dia, orang musafir yang hendak qasar. Orang musafir yang hendak qasar. Yang hendak ringkas sembahyang. Qasar ni merengkaskan, memendekkan sembahyang. Semaya kita hak 4 pendek wak 2. Hak 2 tak kena pendek dah, kerana je pendek dah. Hak 3 pun tak kena pendek dah, ya moga nak buat pendek tak leh, ya 3. Apa tak? Hatta ada juga setengah qada kata boleh pendek juga. Semai ngorek tu pun. Tapi buat 2 lah mana. Buat 2. Tapi sangatlah. Maknanya hak semaya 4 buat 2. Zuhur kita buat 2. Asar kita buat 2. Asar Isya kita buat 2. Asalnya 4, kemudian buat 2 tu orang panggil qasar. Qasar sembahyang, memendekkan sembahyang nyo seorang orang musafir itu. Kalau orang musafir yang nak qasar semaya, qasar ni apa hukum? Harus, bukan wajib. Kita musafir jauh, kita rasa malah. Rasa nampak demo semaya tamam cukup, kita cukup tak masalah, tak berdosa kita. Harus. Tapi dalam keadaan itu dia nak qasar, dia hendak qasar semaya dia. Betul dah. Kalau semaya cukup tak apa, tak ada masalah pula. Zuhur pak, aku semaya usolli fardhu zuhri saja. Aku semaya fardhu zuhur cukuplah. Cukup. Tapi kalau dia nak qasar semayanya, maka hendaklah ditambah atasnya qasar. Dia kata. Maka hendaklah, jadi wajib ni. Maka hendaklah yakni wajiblah. Mestilah, wajiblah ditambah. Makna ditambah disertakan. Wajiblah ditambah diserta atasnya nyo 3 itu. Nyo tu rujuk kepada 3 tu. Wajib ditambahkan, disertakan atas 3 tu mana? Qasar ta'arud ta'yin. Selain daripada qasar ta'arud ta'yin, mesti disertakan pula qasar. Apa qasar? Aku pendek sembahyang. Qasar ni aku niat qasar lah. Qasar jadi niat qasar. Aku pendek.
Aku pendek semaya. Aku kosa. Sahaja aku semaya fardu zuhur 2 rakaat aku kosa. 2 rakaat tak sebut tak apa. Rakaat tu sunat je. Rakaat taini ke tak sebut pun tak apa. Hak yang pentingnya usolli fardu zuhri. Aku semaya fardu zuhur aku kosa. Bila sebut kata kosa, reti kata duanya. Maka kosa tu mesti kena ingat dalam hati juga. Hak ni masalah niat. Dalam syarat dia pula kena ngaji pula tu cara kosa, cara jamak tu. Salah satu syaratnya jangan turut tu imam hak semaya cukup. Kalau tu imam tu semaya pak, kita pergi turut dia, kita nak buat 2 tak boleh. Kalau kita nak semaya 2, kena turut sama kosa. Alla yaqtadiya bimutimmin. Jangan turut orang semaya cukup pak. Sama ada orang tu imam semaya cukup tu, dia tu orang tempat teh atau dia orang musafir. Misalnya datuk ni dia musafir tapi dia tak say kosa, dia semaya cukup. Kita nak pergi turut dia tak boleh. Kalau kita nak kosa. Kalau kita turut dia, wajib kita cukup pak juga. Misalnya gini. Ni tu cara kosa pula dah. Misalnya duk semaya, kita mula duk sengkau kata dia tu semaya kosa lah dah. Kita pun pergi jadi tok makmum dia. Allahu akbar. Ku kosa. Ni makmum. Tiba-tiba tu imam tu duk rakaat yang ketiga dah. Dia nak rakaat yang ketiga dah. Dia semaya zuhur 4 rakaat, tapi dia semaya 2 rakaat dah. Dia nak rakaat yang ketiga, kita pun dah. Lepas pada wisalah, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Kita baru 1 rakaat ya. Dia dengan dia. Gambar dah gini. Tu imam duk rakaat yang ketiga. Tu imam duk rakaat yang keempat. Kita baru mari, kita ingat kata dia tu kosa, kita pun semaya turut dia. Allahu akbar, aku jadi makmum. Kosa. Lepas pada tu imam habis rakaat yang keempat, dia salah dah lah, dia nak salah dah lah. At-tahiyyah, dia nak bagi salah dah. Kita pun duduk sekali dengan dia. Tahiyat sekali dengan dia. Kita ingat nak tamosa lagi lah, moga kita nak buat 2 ni. Lepas kita ingat kata dia tu yang kedua dah. Kita ni baru saja, kita kena tambah 1 lagi. Tiba-tiba tu email wisalah, Assalamualaikum warahmatullahi. Kawan tamam weh. Tu email royak. Tu email kata, hai kawan semaya cukup. Ketika tu bila kita dengar kata tu email semaya cukup, wajib kita sempurna semaya kita pak. Tak boleh kita nak buat tambah lagi. Kena buat cukup pak. Kadang kita nyata kata kita turut orang yang semaya tamam. Kalau tu imam tak royak apa, tak apa pula. Tu imam duduk dia. Kita pun dah suka lagu tu. Fakar tak apa. Lagu tu. Nampak tak tu dah? Tu kena mengaji bab kosa pula baik. Bayi? Tu. Tu kosa semaya. InsyaAllah kita kau ngaji lagi. InsyaAllah. Tu maka yang kata seperti kata dia sahaja aku sembahyang fardu zuhur kosa. Tak apa. Saja aku semaya. Ni orang panggil gapo ni? Kau gapo? Qasad. Saja aku semaya. Fardu orang panggil gapo? Ta'arrud fardu. Zuhur orang panggil gapo? Ta'yin ataupun ta'ayyun, menentu waktu dah. Qasad ni gapo? Niat qasad. Jangan lupa awak ni mesti kena niat. Dalam takbir tu. Dalam takbir tu kena ada kalau puasa ni. Nampak tu dah. Jamak lagu mana? Jamak tak mesti niat dalam sembahyang, dalam takbir. Kalau jamak takdim, kita sembahyang zuhur nak buat asar dalam waktu zuhur. Tu orang panggil jamak takdim. Maka syarat kita niatnya di mana-mana teka semaya tu. Dalam semaya tu kita niat jamak.
Sebelum pada salam kena niat. Lepas salam ni tak boleh. Duk tahiyat boleh niat. Aku jamak. Aku jamak. Buat jamak takdim. Maknanya lepas salam tadi, bangun semaya pula 2 rakaat, ambil asal. Kalau jamak takhir, niat 3 mana? Niat 3 waktu kata tu. Waktu kata, tak ada dah ni. Tak ada dah ni. Pakai semaya zuhur lewat waktu asal. Jamak takhir. Niat dalam waktu hak pertama tu. Dia tak kena niat dalam takbir. Hak yang mesti niat dalam takbir tu apa? Qasar ni kena niat takbir. Mesti kena niat qasar dalam takbiratul ihram. Ini bagi orang yang selalu musafir. Jagalah. Seperti saja aku sembahyang fardu zuhur qasar. Fardu zuhur qasar, jadi aku pendek semaya, aku ringkas semaya. Habis kata sikit lagi, sebab apa kau hendak ditambah atasnya qasar? Ini ilat kepada hendaklah wajib kita menambahi atau kita sertai dalam niat kita tu, selain daripada ada qasar ta'arud ta'yin, kita sertakan satu laginya qasar semaya. Sebab apa wajib? Kerana sembahyang qasar, jadi pendek tu, awak likungan tak pendek? Pendek tu terjemah daripada qasar. Kerana sembahyang qasar, jadi sembahyang pendek tu diwajib niat qasar dalam takbiratul ihram. Jadi ketika takbiratul ihram kita niat qasar dalam tu. Adapun jamak tak wajib niat qasar dalam takbiratul ihram. Jamak tu. Tu. Tak wajib niat. Hanya boleh niat dalam juzuk sembahyang mana-mana ketika pun. Nampak tu dah? Bagi semaya jamak takdim dah. Habis itu. Itu cukup dah dulu. InsyaAllah kita hubung pula pada masalah niat sesikit lagi. Sementara nak naik ke rukun yang kedua, kita bahas niat satu lagi. Pada muka 19 insyaAllah kita mula. Dan kalau sembahyang itu sunat yang berwaktu, yakni sunat ada waktu, seperti sunat zuhur dan lain, dan seperti sunat 2 hari raya, atau sunat yang mempunyai sebab seperti sunat gerhana, maka disyarat pada niat tersebut 2 perkara jua. Mana? Iaitu qasad dengan sahaja aku sembahyang, dan kedua ta'ayyun dengan menentu waktu itu. Itu ya. Itu dia. Sekadar tu dulu, insya-Allah kita sambung lagi dah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajab. Nas'aluka 'ilman nafi'ah wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والسائر خلاني وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عدا حبي وآله وصحبه عدد طش السحب والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم مهبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفق أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخلا نتقياء علما نهضى بالخير ونخفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في الرضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبدا عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على سيدنا